Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang amat berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Negeri Kelantan dan isteri. Yang berhormat Ustaz Haji Wan Roslan bin Wan Hamad, Pengerusi dan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan. Yang berhormat yang hadir pada malam ini, seluruh kepimpinan kerajaan negeri, seterusnya yang sama-sama kita tunggu-tunggu, sama-sama kita nanti-nantikan, Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah, adik-kakak dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sampai masanya malam ini kita dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz, dan kita hamba sendirilah rasa amat berbesar hati. Malam ni bukan kita di Kelantan jah sambut Merdeka ni. Moga Merdeka ni so Malaysia ke? Pah kau Sabah Sarawak nak sambut Merdeka. Sarawak esok juga saat di Merdeka. Kau lusa. Lusa mana? Sarawak dah esok juga Merdeka. Tapi Al-Fadil Ustaz Azhar alhamdulillah setuju untuk bersama-sama kita di negeri Kelantan pada malam ni. Dan cukup yakin bahawa jemputan Ustaz Azhar ni diterima daripada seluruh Malaysia. Ustaz rasa malam Merdeka ni 5 negeri. 5 negeri nak Al-Fadil Ustaz Azhar malam Merdeka. Tapi alhamdulillah atas usaha keras Al-Fadil Muhammad Ustaz Wela kita bersama dengan kru-krunya, Ustaz Azhar berada di hadapan kita. Takbir. Kelantan minta dulu. Oh, Kelantan minta dulu. Oh, kalau minta kedua dah boleh lah. Ustaz pecah rahsia. Adik-adik dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Merdeka. Merdeka, almarhum Tok Guni Aziz sebut sama-sama dalam ceramah dia, dalam ngajar dia. Merdeka ni bukan hanya setakat orang putih tubik daripada negara kita. Dia bukan setakat tu je. Tidak dikira merdeka kalau orang putih tubik, tapi orang yang memerintah mentadbir negara ni, kepala otak dia serupa dengan kepala otak orang putih. Kita masih belum merdeka. Kalau orang putih tu beda, tapi hak memerintah ataupun rakyat sebuah negara, kepala otak tu masih lagi kepala otak orang putih. Jadi Al-Fadil Ustaz, kita terus kepada topik lah malam ni. Sebagai satu contoh. Orang kita ni kepala otak masih lagi belum merdeka. Otak kita ni masih belum merdeka. Ada satu isu dalam masyarakat kita, orang baru nikah ni Ustaz, dia panggil unboxing isteri. Oh lah, pelik, la ilaha illallah. Ambo mula-mula baca yang kau dia buah bini dalam kotak. Ikat rebeng, kerak rebeng. Tu dipanggil unboxing. Kita beli barang, kan, buka kotak tu unboxing. Tiba-tiba ada unboxing isteri. Marah setara tu. Jadi trend unboxing isteri ni sebenarnya apa hukum Ustaz? Kita pun terkejut, bini kita betul benar. Nak boleh kau jadi bini tu akad nikah kat 20 kali. Ketar gegar daripada tu email. Kerih kiri kanan dah. Tapi nakut hapah. Tiba-tiba boleh bini, dia pergi cabut tudung, cabut stoker, cabut tunjuk depan orang. Lagu mana sebenarnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang saya kasihi, yang berada di sebelah kanan saya sebagai moderator, Ustaz Jah, yang kita muliakan dan kita kasihi, yang sudi bersama kita pada malam ini, Menteri Besar Kelantan Datuk Bentara Kanan Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Haji Mat Yaakob,
Yang berhormat Esko Belia dan Sukan iaitu Ustaz Haji Muhammad Roslan, sekalian pimpinan-pimpinan Dewan Kehormat yang ada di atas pentas, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita pada malam ini diizinkan oleh Allah berada di pinggir stadium di Kota Baru dalam majlis yang kita sangat mengharapkan keberkatannya. Saya dimaklumkan sudah 5 hari program ini dan malam ini sebagai kemuncak malam sejahtera merdeka menjelangnya 31 Ogos iaitu pada tarikh hari esok. Saya ucapkan tahniahlah banyak-banyak kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan sekalian yang menjadi penganjur majlis sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini, malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan ia menjadi satu perkara yang memberi kebaikan bagi hidup kita dan insya-Allah apatah lagi menjadi kemenangan untuk kita semua pada hari kita dibawa bertemu Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Saya dah suka datang ke Kelantan. Dulu ada almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz. Jadi bila datang ke Kelantan rasa suka. Kerana orang alim ni ramai. Tapi Tok Guru, bila Tok Guru ada di sini, kita datang ke sini rasa suka. Sekarang saya rasa suka lagi datang ke Kelantan. Ada pengganti Ustaz Datuk Mat ada. Ni orang-orang yang baik. Bila kita pergi ke negeri ada orang-orang yang baik, kita rasa suka Ustaz. Tadi kita nak khabar kepada orang Kelantan ni, rasa banggalah menjadi orang Kelantan kerana kamu sebuah negeri yang banyak pondok, banyak madrasah, banyak alim ulama, banyak ustaz-ustaz asatizah yang pandai-pandai dengan ilmu akhirat. Ramai orang-orang yang suka beruang ibadah, ramai orang-orang yang suka menumpukan kerja-kerja akhirat. Sepatutnya kita rasa bangga sebagai orang Kelantan. Alhamdulillah. Soalan yang diajukan tadi peliklah kalau zaman dulu. Dia kata unboxing isteri. Unboxing ni kalau orang tak tahu, kita beli apa-apa suatu barang, kita balik kita buka. Kadang-kadang kita beli dalam kotak, kita bubuh rumah, kita tak buka lagi. Kita pergi masak dulu, kita pergi goreng ikan dulu, kita pergi basuh kereta dulu. Kejap lagi nak pergi buka. Buka barang belian tu dipanggil unboxing. Orang putih panggil. Bukan tinju tu. Nah, unboxing maknanya keluarkan sesuatu barang dari dalam kotak. Jadi sudah jadi trend pula Ustaz. Dia buat keluar bini dia daripada dalam kotak. Ni harap orang Kelantan tidak ikutlah. Dia begini, isteri kita ni bukan binatang. Isteri kita ni bukan kucing, anjing, kura. Isteri kita ni amanah yang sangat besar. Yang Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan anak binimu ni termasuk isteri kita ni, biar jadi soleh dan solehah supaya mereka tidak masuk neraka. Itu tugas kita. Dan di antaranya Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap suami adalah penjaga, pemimpin di rumah dia. Dia akan ditanya di padang mahsyar di akhirat nanti apa yang ada dalam rumah dia. Nombor satu yang ditanya isterinya. Jadi adakah boleh kita isteri kita ambil video, ambil buat konten, nak buat dalam YouTube, nak bubuh dalam TikTok kerana semata-mata nak meniru atau nak cari publicity atau nak dapatkan rating, nak dapatkan view yang tinggi, dapat bayaran sedikit daripada YouTube, kita langgar perintah Allah. Sedangkan isteri kita ini ialah manusia yang paling mulia dalam kehidupan kita selepas ibu kita. Kalau orang tanya siapa yang mulia, mula-mula ibu kita, kemudian isteri kita. Kerana mereka ini amanah Allah untuk kita jaga dan mereka akan lahirkan zuriat kita yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak ditunjuk-tunjuk, bukan nak ditayang-tayang, bukan nak buka dalam kotak, dalam plastik dan sebagainya. Itu semua perbuatan orang kafir. Orang kafir dia tak ada hukum, dia tak erti apa. Dia percaya kehidupan akhirat, tapi dia yakin semua dosanya diampunkan. Ustaz,
Dia pegangan dia dosa banyak mana pun telah diampunkan. Dia pegang lagu tu. Nah, sebab tu dia tak ada peduli, tak ada semayang, tak ada apa. Sebab tu dia boleh bini tu bubuh dalam kotak, ambil gambar keluar bini. Nah, kita ni ada berlaku Ustaz, dia unboxing, bini yang pakai tudung ni buang tudung. Allahu Akbar. Yang pakai baju buang baju. Tinggal baju kecil dalam. Kerana apa? Kerana nak populariti. Dalam kitab-kitab sahih dia panggil hubusyah. Gila soho. Gila nak soho. Faham lagi? Nah, kita sanggup langgar perintah Allah. Jadi baliklah kepada satu firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna wa la yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, engkau suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan seluruh perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka melabuhkan tudung-tudung, makna menutup aurat dengan sempurna supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang lain yang ajnabi. Kerana yang demikian itu, perempuan yang ditutup, isteri yang ditutup, anak-anak perempuan kita tutup, akan lebih mudah dikenali daripada perempuan-perempuan jahiliah yang tidak beriman dengan Allah. Dan mereka pasti tidak akan diganggu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Maknanya tugas seorang suami bukan buka bini, tunjuk orang. Kita seronok, setengah orang dia seronok. Kalau bini dia pakai luar ketak, punggung puing, dia tengok ke belakang, molek juga puing. Nampak? Berasa hebat, berasa bangga. Puing tu apa tu? Puing. Apa puing tu? Kat sini panggil dia tak tahu. Tak tahu. Kalau Terengganu puing ni maknanya punggung tu nampak suti punggung. Orang Terengganu. Punggung dia pakai, kalau dia pakai kain tu longgar, tak nampak punggung tu suti. Kalau dia pakai ketak nampak kelepung. Atau panggil puing. Faham lagi? Puing ni. Terengganu. Kita ingat ke Kelantan puing juga. Dari sini panggil dia. Tonggek. Tonggek. Hukumnya haram tak? Haram. Tapi ada orang bangga bini dia pakai kain belah tak pakai peha. Dia kata, comel bagus bini aku. Tak macam bini orang lain. Tengok peha putih lepuk. Tak. Sedangkan dia akan disoal di hadapan Allah. Adakah kamu benarkan isteri kamu sekian bulan di dunia itu untuk menayangkan auratnya? Ya benar. Kamu? Allahu Rabbi. Tak. Jadi janganlah kita ikut orang putih ke orang barat apa semua. Pertama, dua perkara yang kita tak boleh ikut. Pertama, benda agama, jangan ikut. Nah, agama orang kafir jangan ikut. Yang kedua, bukan benda agama, tapi benda itu bercanggah dengan agama kita. Jangan ikut. Termasuk unboxing ini. Isteri kita ini mulianya jika kita tutup. Bukan dakwah jalan, tapi bila dia keluar dalam keadaan mulia. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kaum wanita jaga diri biar kamu duduk dalam keadaan mulia. Kalau jenis unboxing ni dia jadi macam natang. Jadi macam beruk dah bini. Waktu baik sakar beruk, suruh nampak duduk atas tiang, sikat rambut jadi macam beruk serekah. Sedangkan bini kita itu mulia. Nah, bercanggah waqarna fi buyutikunna. Duduk dalam keadaan mulialah isteri-isteri orang yang beriman. Kalau kamu keluar rumah, wala tabarraj, janganlah sampai berlebih-lebihnya kamu berhias seperti orang kafir yang tidak beriman. Allahu Akbar. Jelas adik kakak dah. Unboxing isteri itu haram hukum dia. Jangan ada puak-puak kita. Tadi kira gila soho ni kan. Lah ni macam-macam pesing orang nak soho. Nyakit. Termasuk juga saya rasa Ustaz, pesing nak nunjuk bini ni hari jadi bini enggak mulalah. Okay, ambil gambar dekat dengan bini bobo. Atas alasan anniversary, atas alasan birthday. Tapi kita sedang menayangkan isteri kita yang sepatutnya kita sama-sama lindungi dan tutupi dia. Baik, saya rasa Ustaz, benda ni berlaku kerana apa? Kerana mungkin pada awal lagi salah dah. Awal ni maksud ketika pemilihan isteri. Kadang-kadang dia pilih bini hak lagu tu.
Hak jenis minat. Tok laki lagi dah kata, "Hei awak, apa yang ketak sangat baju ni? Pakai longgar-longgar agak." Tok laki tok bila. Dia jawab, dia kata, "Abang, saya pakai lawa-lawa ni bukan untuk orang lain, untuk abang juga." Kejut tok bila. Untuk aku apanya? Mung duduk rumah depan aku, baju kelawar. Tu pun soyok wah tiap pas pinggir, tak jahit-jahit. Lang kawi ni kat lang tu hilang, ada kawi saja. Depan tok laki, depan nak pergi makan gula, bewah. Tok laki kata, untuk aku apanya? Kalau saya pakai lawa-lawa, orang tengok, orang tanya, "Wih, bini siapa lawa tu?" Orang kaya, "Itulah bini Tok Bila." Abang juga dapat nama. Tok Bila tolong, jolo juga ni. Awalnya lagi, masa pilih bini, ataupun ustaz, ada satu penyakit lah ni, dia nak pada seorang orang tina tu, dia guna-guna. Giju potuk bomo, dia buat amalan. Ayat Quran tak ingat hal lain, dia ingat qul in kuntum tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Puh. Qul huwallah tak ingat, tapi qul in kuntum dia ingat sebab nuak ayat supaya orang gila pada dia ni. Jadi apa hukum kita pilih isteri menggunakan guna-guna gini Ustaz? Ada dia lewat sikit. Ada. Baik. Pilih isteri ataupun kita dapat berkahwin dengan seorang perempuan, main sihir lah, main sihir. Sihir. Guna sihir. Usaha sihir. Guna-guna dan sebagainya lah. Baik. Pertama, hukum berkahwin. Kita kena tahu hukum berkahwin. Berkahwin ni sunat. Itu hukum asal dia. Maknanya siapa tak kahwin tak berdosa pun. Tak ada orang masuk neraka sebab dia mati bujang. Nampak tak? Dan berita baik bagi orang yang bujang, siapa yang tak pernah berkahwin di dalam dunia, di akhirat dia akan berkahwin. Nampak? Jadi mana-mana yang belum beristeri tu tak usah sedih sangatlah, kerana kamu akan beristeri juga di dalam syurga nanti. Kalau tak dang lah. Sebab ramai yang tak dang beristeri Ustaz. Umur 18 tahun negak mutukung bang belakang lagi. Nampak tak? Tapi dia orang mukmin, akhirat di dalam syurga. Dia tidaklah bujang. Tidak ada bujang di dalam syurga, kerana syurga itu tempat nikmat. Maka bujang itu bukan nikmat, bujang itu azab. Kalau muslimat? Sama muslimat. Muslimat gitu juga. Muslimat yang 20 umur, baru 20, baru 30, sakit dan sebagainya, meninggal dunia. Dan dia akan berkahwin di dalam syurga. Allah. Itu yang seronok tu. Dalam dunia ni seronok juga nak kahwin, tapi seronok sekejapnya lah. Macam orang yang dah berumur 50, kita tanya dia, seronok lagi? Tak seronok dah. Dah bila seronok? Dulu mana? Malam tu. Malam tu je seronok. Semalam malam pengantin saja seronok. Di akhirat nanti setiap malam adalah malam pengantin. Allah. Kerana pengantin dan ahli syurga dia tidak bertambah umur. Bini kita tak, wa kawaiba atraba, isteri kita perempuan-perempuan yang lawa-lawa, yang sebaya umur 30 tahun. Pendapat jumhur ulama. Allahu Rabbi, seronok tak? Isteri ustaz berapa sekarang? 40. Berapa bilangan ke berapa umur? Umur. 35. 30. Dia 30 sama. Yeah. Kalau 35, tahun depan 36. Betul. Ni merdeka 65 tahun. Tahun depan 66 tahun. Isteri dia kau menikah Jadi tu kalau ustaz. nak suruh muda, ambil orang lain pulak lah. Nak suruh muda juga, ambil orang lain pulak lah, tambah. Ambil orang muda lain yang pulak. Kau tu tak jadi muda tau. Dia barang-barang punah tau. Dia gitu. Baik. Maka berkahwinlah. Berkahwin. Inkahu. Nabi kata inkahu. Bukan inkah, inkahu. Mana kamu semua laki-laki, perempuan kahwin. Jangan duduk seorang.
Kerana apa? Kerana pokok pun kahwin. Pokok kahwin tak? Sebab tu kita ada mardi, ada pelkra. Itu semua jabatan yang mengkahwinkan pokok-pokok. Dia di pelkra dan mardi, dia ada juru nikah. Juru nikah pokok. Nikah pokok. Kalau kita juru nikah orang. Dia nikah cara kahwin. Dia buat kajian macam mana nak deriang yang lebih molek isinya, getah yang lebih cepat, yang lebih banyak susu, kelapa sawit yang lebih cepat keluar buah. Itu juru nikah belaka tu. Nah, maknanya kalau pokok pun berkahwin, maka kamu apatah lagi? Engkau kahwin. Nampak? Tapi cara itu tidak menghalalkan. Kerana matlamat itu baik, cara mesti kena ikut peraturan. Kalau guna perkara yang salah, tetap salah walaupun mencari sunnah. Kita nak buat ibadat, nak buat umrah, tikam nombor ekor. Nah, umrah itu memanglah perkara yang ibadah, tapi tikam nombor ekor itu haram judi. Nah, begitu jugalah kita nak berkahwin guna sihir. Orang yang melakukan sihir tak kira untuk kahwin ke untuk berobat, Nabi tak mengaku umat dia. Dan termasuk dalam dosa yang besar selepas syirik. Kitab Al-Kabair Imam Zahabi sebut antara dosa yang sangat besar sihir. Dan Nabi kata bukan di kalangan aku main sihir lagu ni. Sekarang ni ramai ni. Jenis guni nak nikah nak ke puang ni jumpa Tok Bomo ni. Kalau cara yang betul boleh. Cara yang salah tak boleh. Macam kita nak pelarih kedai. Pelarih kedai ni ada cara yang harus, ada cara yang haram. Yang harusnya kedai kita bersih, jadi laris. Makanan sedap, laris. Sedap dan murah, laris. Layanan cepat, laris. Ni orang duduklah kedai apa sejam tak lagi tanya lagi, nak laris ke mana? Nah, itulah. Tapi kalau pelaris guna orang puang, macam hok air kebuah. Ustaz, daging ke? Daging minum ke? Daging. Ya. Takut orang tengok tak kalau pergi. Kau tubik video ke? Kalau gijeng tubik TikTok mampu kerah aku. Jadi nak suruh lari bubuh ropuan yang seksi dan sebagainya, itu pelari yang haram. Kalau orang dulu-dulu letak besi kewang, besi cekok, bubuh bawah kedai, bubuh tahi besi, suruh Tok Cha baca bubuh atas pintu kedai, itu semua cara syirik. Nah, begitu juga kalau kita nak kepada orang perempuan itu, boleh cara yang halal. Sembahyang hajat. Ya Allah, bukakanlah hati perempuan ini supaya dia terima aku sebagai suaminya. Itu boleh. Doa minta dengan Allah. Nah, Allah beri kita yang terbaik. Kalau kita doa, kalau minta, kalau jumpa ustaz lah, suruh ustaz doa. Boleh ke tak? Suruh saya doa. Dia jumpa orang lain lah. Orang lain tolong doakan. Boleh. Tapi takut lah, boleh ke orang lain tu? Dia lipat tak ke dia? Lipat tak ke dia. Tengok kau puang lah kalau comel kita doa kita. Tu kata dah tak agak mana. Dah manusia kan. Tapi doa tu sebenarnya boleh tak? Kita tengok dalam televisyen gambar perempuan di Turki lah. Kita di Kelantan ni. Comel benar ni. Ya Allah, bagilah perempuan di Turki ni jadi jodoh aku. Tak salah. Allah. Nabi kata doa lah. Boleh. Jangan doa putus silaturahim dan doa syirik dan haram. Tak boleh. Nah, doa yang harus boleh. Nah, asalkan perempuan itu bujang. Biarlah di Bosnia ke di mana mu tengok, doalah biar jadi sim. Tak ada masalah. Faham lagi? Tapi jangan bini orang. Ya Allah, jadikanlah dia bercerai. Faham lagi? Biar pulang tak kaku pula. Itu tak boleh. Nah, dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, "Laisa minna man tatayyar au takahan au sahara au kama qala." Bukan daripada ajaran kami mereka yang tatayyar. Tatayyar ni dianggap sial. Dia nak pergi jalan, siapa tengah jalan bewok nitah. Bila bewok nitah depan, dia kata ke Indah Sogi hari ni, "Bapa abang tak pergi?" Kalau pergi jadi sia. Bapa sia? Ni bewok ni tah. Itu kepercayaan tu. Ada lagi orang Melayu pegang itu. Khurafat. Itu tatayar dipanggil. Nah,
Bewok tidak sia, mu sia. Nah, Bewok sakit perut. bewok tak ada sia, Allah jadikan. Mu tu percayaan pegang, kepercayaan karut tu sial. Tidak bertuah hidupmu. Nampak? Jangan. Bewok ada gi, tapi biar dia nitah dulu. Jangan langgar bewok. Nah, ini langgar ni rezek masuk lagi di jeng. Nah, melipat dalam poket bewok, jeng nak buang payah. Nah, itu contoh. Au takahan. Takahan ni makna meramal. Ada juga dia tengok jodoh dia tengok bintang Leo, Gemini, bintang Aquarius, Sagittarius, jodohnya agak lambat tetapi puas hati. Ini syirik belaka. Ini haram. Ini jenis takahan, jenis ramalan. Ramalan. Ataupun dia pergi jumpa orang tok bomo yang di khabar tak apalah. Jodoh awak sekian tahun, tak jauh daripada rumah awak, begini. Tak usah bimbang. Nah, meramalkan ini pun haram. Ada satu hadis Nabi kata, man atakahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauma. Barang siapa pergi kepada tok bomo yang jenis meramalkan ni, Allah tak akan terima solatnya 40 hari. Allahu akbar. Dan dia wajib solat 40 hari tetapi tidak ada pahala. Dan akhir sekali au sahar, melakukan sihir. Dia buat guna-guna, buat minyak, lesek dia orang tu dah ingat dah. Jadi ikut ke dia. Nampak? Lama-lama baru sedar, hilang pulih daripada sihir, baloh. Nampak? Abang tu tak sah lah. Nah, minta dengan Allah, usaha dengan cara yang baik. Itu yang terbaik, Ustaz. Ada seorang tu, dia kata, saya nak gana Ustaz. Ayah saya sebelum mati, dia wasiat. Dia kata, aku ni nak sangat mu ni kalau nikah dengan Lisa Surihani. Contohlah ni, Lisa Surihani. Siapa tu? Artis lah, artis. Oh, Ustaz kenal Oh, comel-comel lah. Ayah dia wasiat nikah dengan artis. Jadi ayah dia mati. Nak menunaikan hasrat ayah dia ni, dia cari. Saya kena nikah dengan awak ni sebab ni wasiat ayah saya. Wasiat betul ke lagu tu? Baik. Ayah wasiat suruh nikah dengan artis. Boleh tak wasiat lagu tu, wajib tak tunai? Bagus-bagus juga. Sebab orang Melayu kita ni bila dengar wasiat, semua benda nak buat. Tak? Dia tak belajar tentang wasiat. Ada wasiat yang wajib kita tunai. Ada wasiat yang haram kita tunai. Ada wasiat yang tak sah, tak perlu dilayan langsung. Baik, apa makna wasiat? Wasiat ini ialah pesanan oleh seseorang ketika dia hidup supaya dilakukan pesanan itu selepas dia mati. Dia panggil wasiat. Contoh ayah kata, lepas ayah mati, maka rumah ni buat jadi surau. Contoh. Tu panggil wasiat. Lepas ayah mati. Tu panggil wasiat. Kalau kakak ayah nak mati, tak jadi wasiat. Mak pula kata, kalau mak tak ada lah bila-bila. Mati tu tak ada dah. Mu buat gini-gini, tu wasiat. Dikabarkan anak dia, ingatlah. Bila aku tak ada dah bila-bila, pitih ni, buri ke sejik ni, manyok ni. Itu wasiat. Okey. Yang kedua, hendaklah perkara yang dia wasiatkan itu benda yang harus dan sunat. Kalau benda yang haram, tak sah wasiat. Faham? Contoh, kalau ayah mati, mu jangan tanang. Mu gantung di tiang TMB. Biar orang kelih belaka. Haram tunai. Kerana perkara itu haram buat pada mayat. Atau benda yang wajib, tak sah juga wasiat. Dia nak wasiat benda, mak ayah anak-anak balik belaka dah ni. Dengar belaka lah, anak-anak nak khabar. Kalau mak mati bila-bila, mak wasiat tanang. Dia suruh tanang tak sah wasiat. Kerana apa? Kerana orang mati wajib tanang. Ingat benda yang wajib tak sah wasiat, benda yang haram tak sah wasiat. Okey? Benda yang harus dan sunat sahaja. Okey?
Yang ketiga, hendaklah kalau dia wasiatkan harta si mati. Kalau harta orang tak sah wasiat. Dah ayo anak-anak ni dengar belakang dah ni. Koyaklah wasiat ke apa ni? Ayah dengar molek ni. Kalau ayah mati bila-bila, mu sembelih belakang lembu dalam kapung ni. Tidak sah wasiat gitu. Pasal lembu orang kapung. Nah. Maka soalannya balik Ustaz Jah tanya, kalau aku mati mu nikah dengan artis, tidak sah. Faham tak lagi? Tidak sah. Nampak lagi? Kerana hak pernikahan itu tidak masuk bawah bidang kuasa dan hak si mati. Itu hak orang hidup. Kalau tidak nyanyi ke anak, dia perhatian ke anak dia, kalau ayah mati, ayah tak benar dah, anak-anak akan lipat. Kena bakal rasul semua anak nyanyi ke anak. Tak boleh, itu hak orang hidup. Faham lagi? Hak nikah kahwin bukan hak si mati. Kita tak usah ngarut tu tak. Kena belajar banyak bab wasiat. Bab wasiat. Soalan lah untuk malam ni. Bab nikah kahwin juga ni. Ada orang masih keliru nikah dengan sepupu ni. Boleh kau tak boleh nikah dengan sepupu? Sebab kadang-kadang sepupu ni kan dia macam adik-beradik kita. Tama-tama sepupu duduk dekat rumah. Jak kecil duduk main sekali, mandi sungai sekali, kadang-kadang baju seluar tak pakai. Jadi bila besar, dia jadi macam adik-beradik lah. Ada seorang tu, sekolah menengah gendong dengan sepupu. Sekolah menengah pergi sekolah gendong. Dia bawa motor tu laki, sepupu dia puan. Kita kata tak boleh gendong sepupu. Tak ada gapo. Bak aku tak angry dia ya. Bak dia tak angry, dia kira bak dia ya. Bak orang dia tak kira. Jadi lagu mana dengan sepupu sebenarnya? Baik. Dia syarat sah nikah. Hendaklah pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki tidak ada hubungan mahram. Antara syaratnya. Jadi mahram ni siapa? Al-mahram sab'un. Mahram itu 7. Mahram 7 ada. Yang ni haram dengan kita. Kalau kita orang laki-laki, mak kita ada kata. Mak kita, tok kita, tok nyang kita, moyang kita. Itu satu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan kita ke bawah. Anak perempuan kita, mahram kita, cucu perempuan, mahram cicit perempuan, mahram cuik cek-cek mana kubar kunyit ke bawah. Faham? Dua kebahagiaan. Yang ketiga, adik-beradik perempuan kita seibu sebapa, mahram. Adik-beradik perempuan sebapa, mak lain, mahram. Adik-beradik semak, pak lain, mahram. Okey? Yang keempat ialah mak saudara belah ayah. Kakak ayah kita, mahram. Adik perempuan ayah kita, mahram. Yang kelima, iaitu sebelah mak. Mak saudara sebelah mak. Kakak mak, mahram kita. Adik perempuan mak, mahram kita. Dan yang ketujuh, yang keenam dan yang ketujuh ialah anak saudara. Anak sebelah laki-laki, anak abang, anak perempuan abang, anak sebelah perempuan, anak perempuan kakak atau anak perempuan adik perempuan. Itu mahram. Sepupu mahram tak? Tidak mahram. Ada. Yang paling dekat sekali perempuan yang asing yang bukan mahram ialah sepupu. Sebab tu orang tanya, ya Rasulullah, kalau kami berdua duduk dalam rumah sepupu perempuan laki-laki, guana hukum? Nabi kata al-maut. Maut maksudnya bahaya. Bukan makna mati, makna bahaya. Kenapa? Kerana sah nikah. Oleh itu nikah dengan sepupu sah. Cuma ulama mengatakan tidak afdal. Mereka tak kata haram, mereka tak kata mamnu' dilarang, mereka kata tidak afdal saja. Tidak aula. Umpama dalam kitab seorang ulama i'anah. Matan bagi i'anah. Dia kata wa qaribatun ba'idatun aula min qaribatin wa qarabatun ba'idatun aula min qarabatin qaribah.
Maksudnya keluarga yang jauh sebenarnya nak jadi isteri kita lebih afdal dari keluarga yang dekat. Faham? Sepupu tu keluarga yang dekat. Kerana pak dengan mak dia adik-beradik. Betul tak? Kenapa jadi tidak aula? Tak berapa afdal? Kerana apabila berlaku perceraian, maka boleh jadi perbalahan atau Benggang. orang panggil dok tegur siapa antara Tok Besang. Sedangkan Tok Besang itu adik-beradik dan nikah sepupu. Betul tak? Nah, biasa kalau berjadi perceraian, dok pergi mari. Tok Besang dok pergi mari. Jadi berjawa, orang panggil berjawa. Nampak tak lagi? Situ tak berapa afdal. Situ saja. Adapun yang lain tak ada masalah. Boleh anak potola lah. Ha? Boleh anak sepotola lah. Sepotula. Dan sahabat, sebahagian sahabat kahwin dengan sepupu. Sebab tu hukumnya harus. Cuma mereka kata khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, kerana bila sepupu berlaku perceraian akan jadi masalah. Tak, Dakan Besang itu adik-beradik. Jadi gitu tak? baik kita doh Turki tadi lah dari TV tadi tu. Jadi Ustaz, kita telah menghampiri 11 suku. Jadi saya ingin menjemput Al-Fadil yang berhormat Ustaz Wan Roslan, Wan Hamad selaku Esko Belia dan Sukan Negeri Kelantan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dipersilakan Al-Fadil yang berhormat. Satu tepukan kepada yang berhormat Ustaz Wan Roslan. Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ustaz Wan Roslan ni Ustaz, dia guru saya di Mahad Muhammad. Ni? Ya. Sampai keluar ni lah gurunya. Alhamdulillah. Sekali jadi guru, selama-lama pun jadi guru. Alhamdulillah. Dia sepatah jadi guru dah. Sepatah. Bukan kata setahun. Sepatah je orang ajar kita ilmu, guru dah. Allah. Habis besok anak murid Ustaz. Ya? Besok anak murid pada tu guru. Temerun dari Ustaz. Adik kakak yang dirahmati Allah, majlis kita pada malam ni tuai kerja dia ni lah. Tuai kerja. Kalau istilah yang kata tuai bersusah kerja payah. ni, yang bersusah payah Ya. menjayakan program kita malam ni. Dia sebenarnya Ustaz, 2 malam lepas saya di Fatani. Di Fatani ada program seminar Tok-Imeh, lepas tu malam selepas tu pergi ke majlis agama Islam wilayah Yala. Dia buat majlis Ma'al Hijrah. Malam tu forum. Orang 20,000 ramai. Lebih kurang ni kailo-kailo jalan kaki nak masuk. Kita ingat ko, orang nak pergi dengar aku ko. Sebab teringat masa pergi dengan Ustaz Azhar, masa Fatani buka pejabat baru tu, nak kailo orang jalan. Malam tu ramai juga. Padahal Ana dengan Ustaz Syaibu ya. Ana Ustaz Syaibu daripada Malaysia. Terkejut ni, ramai orang ni. Bila masuk tanya penganjur dia, kata guano ramai sangat ni. Oh ramai Ustaz, peti sejuk nebuti. Okey peti sejuk. Peti sejuk cabut table tuah nebuti. Tiket umrah 5 keping. Apa nama ni tablet iPad pun 4-5 butir. Kata ingat kaki aku dah ramai kena ki peti sejuk. Jadi alhamdulillah adik kakak, malam ni kita berhimpun beramai-ramai. Mungkin kita nak dengar daripada Ustaz Wan Roslan sikit berkenaan dengan urus dia belia dan sukan negeri Kelantan ni. Misi dan visi untuk anak-anak muda negeri Kelantan ni Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita negeri Kelantan ni apa yang disebut oleh arwah Tok Guru dululah. Ya. Membangun bersama Islam. Jadi kadang orang silap faham membangun bersama Islam ni sebuah tak eleh. Khususnya anak muda lah. Jadi sebab itulah kerajaan tubuh urus dia belia dan sukan yang kita nak royaknya bila Kelantan ni meletakkan membangun bersama Islam. Nak royaknya apa perkara ni boleh buat belaka tapi kena ukur dari sudut Islam. Pasal pernah ada hok mak rempit Ustaz. Dia pergi jumpa Tok Guru, arwah Tok Guru.
Pasal bila menjadi pengurusi belia sukan di NGO ni, ada NGO Mak Rempit. Oh. Mak Rempit. Jadi yang bawa kita tanya dia, lagu mana yang boleh tubuh Mak Rempit ni? Satu Mak Rempit ni dia kata, bawa saya kerja pada arwah Tok Guru. Beraninya. Pas lagu mana dia kata, kita tanya, Tok Guru boleh kodok amo nak rempit ni? Jadi arwah Tok Guru kata, buatlah gapo nak buat pun, syaratnya Islam tak depan. Tu baru amo fahamnya, membangun bersama Islam. Nak rempit pun boleh, tapi kena tak Islam depan. Amo pun teringat dengan ustaz ni, pernah mengikut kuliah ustaz ni. Bila orang tanya ustaz dah, anak muda lah tanya, boleh ke nak gendong gawe? Yang ustaz kata boleh dah. Tapi syarat ayah tak tengok. Kata apa dia, nak kira kaya dah. Nak tahu apa petang lagi. Ayah tengok ni. Ayah tak tengok. Nak gagak-gagak ayah lah. Kena juga. Apa nak juga. Jadi boleh peluk ayah lah. Dia Ustaz, Mak Rempit ni ada tak syarat-syarat khas untuk Mak Rempit ni kalau dia nak berlomba motor ke apa ke? Sebab tu dia kata Islam di depan. Kita berahi motor, berahi pusing motor, combine motor, gaung motor tau. Nah, Mak Rempit ni bukan makna berlomba. Tapi dia minat bawa motor. Beramai-ramai, itu panggil Mak Rempit. Nah, jadi Islam duduk depan betul tu. Macam Ustaz Wan Sulan kata. Satu ayat duduk depan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Allah kata jangan berbuat sesuatu yang akan menyebabkan kamu binasa. Rempit-rempit lah. Mana kalau mau raung tu raung. Tapi jangan sampai membawa yang akan membinasakan diri kamu. Jadi dia ada sepadang. Jadi bila gitu panggil, ada sepadang. Oh kalau gini aku sudah masuk dalam larangan dalam ayat ini. Nah, sebab tu kita Islam ini dia bukan agama nak sekat anak muda dan sebagainya. Dia nak pandu. Dia nak kawal kita supaya tidak berlebih-lebihan. Dalam satu kuliah Ustaz, anda ingat? Ustaz ada kata nak berlomba boleh. Ada berapa syarat? Yang pertama, motor kena lengkap, lampu, berik, keselamatan. Pemandu tu pula topi keledar dengan gak. Itu dengan... dalam tempat, dalam track. Tapi yang paling menariknya, nak berlomba ni, lepas semua selamat, kena pilih tempat yang orang tak lalu. Jangan pergi tempat sibuk-sibuk ni, cari track khusus pak orang tak lalu. Dan yang terakhir sekali, berlomba tak boleh lebih 30 km sejam. Pening nak berlomba berapa? Berlomba slow. Baik berlomba dengan kor. Sebab ada beberapa ni lah, geng-geng motor ni mari jumpa, dia kata kalau dalam track macam mana hukumnya. Dia gini, bawa laju bawa perlahan. Ada kalanya bawa perlahan tu menyusahkan orang. Tapi yang paling banyak menyusahkan orang bawa perlahan ke bawa laju? Bawa perlahan lah. Waktu paling ramai kena supoh. Tak lagi. Hak bawa laju, tak ada. Kejut-kejat lah. Tak ada dah. Tapi kalau bawa slow tu kita duduk belakang dia sekarung. Kata Nathan ni bawa kereta. Ke nak cari rumah sewa ke mana? Bang, 30. Tidak era korang belakang. Biasanya mau kereta-kereta kecil lah. Ya. Aizia maybe. Rotek dia 80 riyal je. Kita hak belakang 3,000 setahun dia bayar. Kena ikut dia. Jadi banyak kangnya kalau kata laju dengan slow, laju itu berbahaya. Tapi slow paling ramai orang maki. Nampak? Bersusung kereta belakang. Orang lain apa beroklah kereta. Dah nak potong ni tak boleh. Dia wadah. Kadang-kadang Muslim mak kaitkan rapat dada dengan steering. Allah Rabbi. Allah. Besarlah hikmat besar dia. Ya. Besarlah hikmat dengan anak-anak muda ni. Anak muda ni Nabi sayang. Dia orang muda ni kita nak, sebab tu kita beri pendedahan. Dia hobi dia masing-masing. Kita tak boleh ikut seorang-seorang balik di rumah nak kontrol dia, nak tengok dia minum kopi, tidur ke apa dah. Kita beri pendedahan dalam apa bidang dia sekalipun, kita beri dia peluang untuk dengar ilmu. Dia tanya Ustaz Waraslan lah. Kelantan ni banding dengan negeri-negeri lain, khusus Ustaz anak muda ni, apa dia projek yang ada kelainan lah pada negeri lain Ustaz? Kitanya, ambonya bila diberi tugas mengetuai portfolio belia sukan dan NGO ni, pasal kita dah sampai 32 tahun.
Jadi zaman dulu kita pernah bagi kepada beliau ni duit habis. Duit barang habis. Jadi bila 32 tahun ni orang tanya mana kajian tolong anak muda ni Ustaz. Jadi kita tak boleh nak royak. Nak tunjuk dengan mata lendai produk ni. Maka hamba pun minta urus dia beliau dah suka ni supaya make luar kota. Hamba kata hamba tak sih copy paste. Unboxing kau ni. Ha? Make unboxing ni. Unboxing. Jadi maka timbullah idea stesen make awal. Stesen make awal. Make tu beliau ni. Awal tu beliau. Di mana kita jemput vendor-vendor. Hok macam Asyuk Kuitia. Dah, hok orang panggil Ada nama dah. Sahudah lah. Ada nama. Jadi dia bimbing belia-belia kita ni. Jadi hamba wi modal ke beliau dan vendor ni akan bimbing belia kita ni sehingga berjaya. Dan kalau beliau ni sekerak orang muda kan dia metai Pak Buah. Maka kios kita wi gapo kita lewat klik. Duk di stesen tu. Kalau dia tak sih, orang lain pula mai. Kita cari ganti pula. Wimnego. Jadi kita buat stesen mek awal. Kerajaan Negeri Kelantan. Berapa stesen dah ada lah ni? Laninya next stesen dah. Next jajah dah kita pergi. Sepatut bulan 9 ni kita akan pergi ke Gua Musang pula. Gua Musang. Gua Musang pula. Kita akan buka sana pula. Jadi itulah antaranya. Yang keduanya, kita nak bagi peluang pekerjaan kepada anak muda ni. Dengan molek. Sebab anak muda ni, bila royak peluang pekerjaan, pakat nak jadi pegawai halakuk. Kau ustaz ajar seorang je. Timbal pengaruh halakuk. Nanti ustaz ajar pecing lama lagi, muda ni. Saya tak pecing lagi, sekujak dah. Ustaz. Jadi, mana-mana tak ada kelayakan akademik tu, kita buat kursus penempatan industri. Kursus penempatan Industri kepada anak-anak muda. Ada CJ pun boleh, tak ada CJ pun boleh. Okay. Kita buat kerjasama dengan NGO, Inisiatif Sendia Berhad. Anak-anak buah kita lah supaya tadi bekas sekolah. Pulang Melaka, dia ngaji hebat-hebat jadi pensyarah. Dia ada ilmu, kita kupu-kupu. Dia pun minta dengan kerajaan, dia boleh bajet. Lepas tu dia bincang dengan industri-industri kilang-kilang ni. Dan dia buat kerjasama dengan universiti, UTM. Okay. UTM Space. Jadi kursus dulu 6 bulan. Selama 6 bulan tu, we gaji dah. 1,200 hingga 2,000. Masuk kursus? 1,200 dah gaji? 1,200 dah gaji. Boleh ngajar Ustaz? Di hotel. Betara hotel lah, tidak dia, di hotel. Kok 900 ya sebulan. Jadi bila habis kursus 6 bulan ni, hamba ni bulan 10 ni, siri yang ketiga dah. Dia buat konvo pasal you. Hamba kena pakai topi konvo tu Ustaz. Buat di universiti lah? Di Kuala Lumpur lah. Masya Allah. Jadi CJ kursus dikeluarkan oleh universiti. Lepas tu posting lalu. Di industri mana-mana gaji 2,000 hingga 4,000. Allahu Akbar. Jadi anak ambo ngaji universiti tu big setahun tak boleh kerja. Betul. Ni hak ni kursus ni bulan boleh gaji dah tu big tu boleh kerja lalu. Kalau dia tak kerja nak sambung universiti pun boleh juga. Jadi setakat ni 400 dah. Dan yang paling ambo rasa terujarnya satu syarikat tu mari dia kata ustaz dia nak 300 lagi dia tak nak. 300 orang? Dia kata pasal kita atas ni juru semaya bank. Masya Allah. Alhamdulillah. Pasal kita kursus ni bulan tu ajar ni lah. Cara jadi pekerja, cara nak tambah rezeki. Allah Ta'ala akan week kita. Jadi, Allah. nak sabarlah tuan kita. Kalau kita jaga dia week rezeki kita. Jangan cara, kita berjuru tak boleh lah. Faham tak? Berkat. Itu berkat dia panggil. Berkat. Macam ni lah kita buat ni. Kita buat career, youth career. Buat semua terbuka ni. 222 orang anak muda. Berjaya ditawarkan, kita suka tawaran lalu. Allah. Ni sempena sambutan hari belia ni. Kita jemput 50 syarikat swasta. Tapi orang ramai McDonald lah ramai anak-anak kita suka kali makan sedap situ tak ada. Alhamdulillah 222 orang anak muda kita sepanjang Karnival hari belia negara kita buat 5 hari ni. Dapat tawaran kerja. Ni satu berita gembira kepada anak-anak muda di negeri Kelantan
produk baru yang dihasilkan oleh Rustia Belia, peluang pekerjaan untuk anda yang walaupun tak ada CJ, boleh kerusuh. Kalau ada CJ pun boleh kerusuh. Masa kerusuh tu boleh dah gaji 1,200 sampai 1,500. Allah, cari mana? Habis kerusuh, ada kerja tu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Dalam industri ni nak kena kerusuh bulan-bulan. Nak suruh jadi pandai, jadi waiter je. Nak suruh pandai jadi tukang masak je. Tiba-tiba ada orang mengaku dia ni tak ngaji pun, tak belajar. Giyame jalan ya, popang-popang. Boleh buka pondok. Pegang mikrofon je. Oh, pong, mari boleh baca hadis, baca Quran. Lagu mana ni Ustaz? Nak buat kuih tiaw pun kena kerusuh ni boleh. Nak ngajak agama tiba-tiba pegang mikrofon, mari ilmu. Joloh. Ada gitu. Ada juga gitu. Ada. Dia gini, semua benda ni kita kena belajar. Daripada yang rendah sampai yang tinggi. Kalau kita kerja kedai motosikal je, kita nak kerja kedai motor, pomeng motor, kita nak pergi jadi pomeng dah budak belajar tak boleh. Pakai punah motor kan. Dan dia akan suruh kita kerja dengan dia, tak ada belajar, tak pandai. Dia akan ajar kenal spana dulu. Ni spana hidup, ni spana mampu dah. Ni screwdriver. Tak. Ini gaji, ini pahak. Kenal dulu. Kita kerja nukang, kita gaji nukang rumah. Dah aja, ini pertama kali ni. Dah jadi pembatu dulu lah. Dah nak jadi kepala tukang. Hei, utuh rumah orang. Dia semua benda dia kena belajar. Nah, takkan kita benda yang kecil. Nanok nasi. Tak jadi lah. Tak jadi. Kalau tak belajar tak jadi. Nasi menjadi bubur. Oh, punah janang. Jadi bubur boleh makan lagi takut. Bubur pun tak jadi. Ya, tak ada orang pandai lagu tu pada. Kalau ada pandai lagu tu sembang dah. Sembang. Sembang dia tak boleh. Ya, saya tambah Batu Nabi sebut talabul ilmi faridatun. Cari. Maknanya tu ilmu ni wajib. Ya, wajib. Jadi hukum wajib ni buat boleh pahala, tak buat berdosa. Tak buat berdosa. Belajar tu wajib. Isi peluang kemerdekaan ni panggil ustaz ni. Nak suruh mengajar lah. Allah. Ceramah dah. Ilmu anak muda kita ni boleh InsyaAllah. pahala. Boleh pahala. InsyaAllah. Kita Tapi tadi yang pelik dia Ustaz Jah kata ni, tak belajar mengaku pandai. Kok mana? Imam Syafi'i kata, man arada bid dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak cemerlang di dunia, mesti kena alim. Dan nak cemerlang akhirat, mesti kena alim juga. Maka macam mana dapat ilmu? Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu mesti dengan menuntut. Menuntut ilmu. Lagu mana? Alaikum bi majalis ulama, kena duduk dalam majlis ulama. Allah. Dia lagu tu. Adik kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah sampai ke penghujungnya kerana ada beberapa slot lagi yang menjadi penantian kita semua, khususnya nampak tu warna kuning tu macam Robocop. Nak beri kau orang tu. Nak beri kau orang tu. Duk nanti-nanti tu milik siapakah motor itu. Basikal itu, ceret itu. Jadi mari ramai-ramai ni bukan kerana motor ni, kerana Ustaz Azhar. Bukan kerana motor. Jadi saya selaku moderator pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Satu tepukan gemuruh pada Al-Fadhil Ustaz. Begitu juga kepada Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Wan Roslan selaku Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Satu tepukan kepada Ustaz Wan Roslan. Maka dengan itu saya menyerahkan pentas ini kepada pengerusi umum Saudara Azimi. Dipersilakan.